به أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Adanya neraka, muka surat 21. Sebahagian daripada usul asas dasar akidah ni kepercayaan adanya neraka. Neraka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab orang-orang yang derhaka, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat Quran berkaitan dengan neraka dan juga hadis Nabi. Sebab itu sebahagian daripada bentuk Quran dan hadis ini dia ada ayat ataupun ada hadis yang disebut sebagai apa? Targhib. Sesuatu ayat ataupun hadis untuk menggalakkan kita melakukan sesuatu amal. Dipanggil targhib. Contohnya Allah Ta'ala nak menggalakkan bersedekah. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini ayat tentang kelebihan bersedekah. Nak menggalakkan bersedekah, lalu Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat tentang fadilat, tentang kelebihan. Begitu juga dalam bab-bab yang lain. Jadi ayat itu, kalau ada hadis, hadis itu dipanggil hadis yang berkaitan dengan targhib, satu galakan. Nak bagi orang rajin, bersemangat untuk buat. Sebab Allah Ta'ala menjadikan manusia dan Allah Ta'ala tahu hati manusia. Manusia ni perlu diberi semangat, diberi suntikan semangat, dorongan, diberi galakan. Sebab tu di dunia pun ada orang buat tawaran kan. Pertandingan, kalau dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 ada ganjaran yang tertentu, imbuhan yang tertentu, bekerja yang cemerlang, majikan naik pangkat dia, tambah gaji dia. Sebab manusia tu memang dia nak kepada penghormatan, nak supaya disanjung, nak dimuliakan, nak diberi anugerah dan juga imbuhan. Jadi Allah Ta'ala tahu. Lalu kalau kamu nak, Allah Ta'ala nak bagi kita ni sebagai seorang hamba ni merajinkan diri untuk melakukan ibadat, dia bagi tawaran begini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dia suruh bersegera kepada keampunan, bersegera pergi melakukan amalan untuk memperolehi syurga. Kena cepat, jangan tangguh. Yang kedua, ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang berbentuk tarhib. Suatu gambaran untuk menakutkan. Buat sesuatu perkara ini yang menyebabkan dosa, dosa ni penyebab kepada masuk neraka. Contohnya Allah Ta'ala kata, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah Ta'ala yang paling bawah sekali. Ini suatu ancaman kepada orang munafik. Bukan sahaja dia masuk neraka, tapi duduk paling bawah sekali. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang beriman yang sembahyang khusyuk. Beruntung ni dia dapat kebahagiaan dunia akhirat. Dia harap kebahagiaannya masuk syurga. Sebab apa? Dia sembahyang, bukan saja sembahyang, disertakan dengan perasaan khusyuk di dalam hati. Okey, kesimpulan, neraka tempat azab. Banyak ayat ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Ancamannya bila buat satu perkara ni, kesalahan ini, akibatnya neraka. Neraka dalam Al-Quran disebut perkataan nar. Dalam hadis pun disebut nar. Nar ni asal maknanya api. Semua orang tahu kan? Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kamu kepada api. Maknanya kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan juga batu-bata yang disembah oleh orang kafir. Berhala-berhala, tokoh-tokoh yang disembah itu menjadi bahan bakar kepada manusia yang lain.
perkataan neraka itu sendiri sudah membangkitkan suatu perasaan yang gerun, yang takut kepada ancaman Allah. Sebut neraka saja orang takut. Tak disebutkan lagi, sebut api saja orang takut, tak disebutkan lagi bagaimana bentuk bakaran daripada api. Kan semalam kita cerita ada yang hujung, ada yang tengah, ada yang bawah kan. Ada yang bakar kulit. Kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ada yang sebahagian daripada siksa neraka ni bakar kulit. Bakar kulit, hancur, lebur, hangus semua, dah jadi abu. Allah Ta'ala datangkan kulit yang baru, bakar lagi. Datangkan kulit yang baru, bakar lagi. Api sebahagian daripada bentuk siksaan. Sebahagiannya makan buah zakum, makan buah apa dia, minum air yang panas disebut dalam Quran kan. Tapi dalam banyak-banyak siksaan, dia orang takut ni api. Cukup mengerikan, cukup menyeksakan, cukup menyakitkan bila kena siksaan daripada api. Jadi Allah Ta'ala sebut api sebahagian daripada bentuk siksaan kepada orang-orang yang derhaka. Jadi bila baca ayat yang berkaitan dengan neraka saja orang rasa takut. Ini menjadi asas kepada akidah. Dasar kepada akidah, kepercayaan di sana ada api, ada neraka untuk membakar manusia yang derhaka kepada Allah. Hendaklah beriman bahawa Allah mencipta neraka sebagai tempat balasan mereka yang kufur dan ingkar. Balasan mereka yang kufur dan ingkar. Allah berfirman, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah diri kamu daripada api neraka yang disediakan bagi orang kafir, bagi orang-orang kafir. Jadi disediakan bagi orang kafir. Kafir pula apa makna? Orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar itu apa makna? Orang yang lawan kepada Allah Ta'ala, menolak, menentang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu ingkar lah tu. Meninggalkan suruhan dan melakukan larangan. Hak Allah Ta'ala tegur dia buat. Itu orang ingkar. Kesimpulannya, kesemua butiran akidah ini hendaklah benar-benar diyakini kerana ia adalah sabit berdasarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kepercayaan kepada neraka menjadi dasar, menjadi asas yang disebut dalam Quran dan juga Sunnah. Setiap orang wajib mempercayainya bagi menentukan dirinya sebagai seorang mukmin ataupun tidak. Salah satu asasnya kena percaya ada neraka. Tak percaya neraka kafir lah. Walaupun dia percaya ada syurga, cuma tak neraka dia tak percaya. Rukun iman yang lain dia boleh terima, neraka dia tak boleh terima, maka dia tidak dikira sebagai orang Islam. Keesaan Allah. Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad, walakin min tariqi annahu la syarika lahu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la yushbihu syai'an min al-asya'i min khalqihi wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu, tetapi bukan daripada segi bilangan, tetapi daripada segi tiada sekutu. Itu maksudnya. Bukan satu di sudut bilangan. Kalau satu di sudut bilangan, 1/2, 1/3 boleh dibahagikan. Satu di sudut bilangan, satu tu boleh dipecahkan. Tapi maksud satu di sini Allah itu dengan makna tidak ada syirik, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada sekutu. Itu maksudnya. Tiada melahirkan anak, tiada dilahirkan. Ini menafikan tiada melahirkan anak. Maka Allah Ta'ala tak ada anak. Maka ternafilah orang Nasrani menganggap Allah Ta'ala itu, Nabi Isa sebagai anak Allah. Tiada dilahirkan. Allah Ta'ala tidak ada ibu. Kalau jenis ada ibu, jenis ada anak, maka itu sifat makhluk. Beranak, memperanakkan, diberanakkan, melahirkan orang dan dia dilahirkan, itu sifat makhluk. Allah Ta'ala itu mukhalafah. Maknanya tak sama. Tiada dilahirkan dan dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk. Dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya asas. Bukan susah. Tadi masa kita sembang tadi dah kita sebut. Nak faham
tentang akidah Islamiah. Nak kenal Allah ni, padan kita berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tauhid dan juga akidah. Hak zaman Nabi, saya dah ulang banyak kali dah. Zaman Nabi mana ada kitab akidah? Mana ada kitab tauhid? Di zaman Nabi dengan zaman sekarang, siapa paling kenal Allah? Dalam keadaan kitab tauhid, guru tauhid, guru akidah cukup banyak dalam dunia. Di Malaysia ni pun sama, guru mengajar berakidah ni banyak, merata tempat. Bukan kata ratus orang, ribu orang, puluh ribu, mungkin ratus ribu orang ada. Ada dalam Malaysia ni yang boleh mengajar tentang ilmu akidah, ilmu tauhid. Zaman Nabi, Quran je. Tapi antara orang zaman sekarang dengan zaman Nabi, soalannya, siapa paling kenal Allah? Sudah tentu jawapannya, orang di zaman Nabi, orang Islam di zaman Nabi paling kenal Allah. Sebab tu kita kena bedah siasat betul-betul. Kena buat kajian betul-betul bagaimana akidah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga akidah yang berdasarkan kepada hadis. Tidak menyerupainya mana-mana makhluk, dan tidak satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Ini suatu kesimpulan yang perlu kita pegang. Suatu dasar asas yang perlu kita pegang, bukan saja percaya, perlu kita i'tiqadkan di dalam hati. Bila kata Allah tak sama dengan mana-mana makhluk, dan makhluk pun tak sama dengan Allah, selepas daripada ni, cerita sifat-sifat apa pun yang berkaitan dengan Allah, walaupun nampak di sudut perkataan sama, tak sama lah. Tak payah nak hurai panjang-panjang, dia kata tak sama. Sebut melihat, mendengar, berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata, kita berkata-kata. Allah Ta'ala mendengar, manusia mendengar. Allah Ta'ala melihat, kita melihat. Semua tak sama. Tak ada ruang ni dalam pemikiran kita nak mengatakan bahawa sama. Tak boleh. Bukan yang tu orang boleh terima. Begitu juga sifat-sifat yang seterusnya. Tak sama. Sebab asalnya kata, mana-mana makhluk tak serupa Allah, Allah tak serupa dengan makhluk. Huraian. Maksud tauhid ialah beriktikad bahawa hanya Allah satu-satu Tuhan yang layak disembah. Sebab itu dalam kalimah La ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Saya ulangi, bersaksi ini apa dia? Di dalam kitab Usulud Da'wah yang dikarang oleh Dr. Karim Zaidan, bersaksi ana atayaqqanu, aku yakin. Aku yakin. Yakin ni 100%. Kita dah belajar syak, zan, waham, yakin. Syak 50-50. Zan 70%. Waham 30%. Yakin 100%. Asyhadu ini dengan makna ana atayaqqanu, aku yakin bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Selain dari itu makna bersaksi. Asyhadu maknanya aku bersaksi, maknanya aku yakin. Kena faham tu, kita nak mengucap lama dah puluh tahun dah. Cuba kita tanya apa maksud saksi. Aku naik saksi. Aku naik saksi apa mana? Naik teksi kita tahulah. Naik saksi apa makna? Naik saksi tu bersaksi aku yakin. Ambil satu kitab ni. Tak ni. Mana-mana kitab. Nak bagi dia berat sikit. Okey. Yang kedua, ana a'lamu, aku tahu. Ana aqiru, aku akur, aku mengaku. Ana a'tarifu, aku iktiraf. Ana afhamu, aku faham. Lepas tu, aku yakin, aku faham, aku tahu, aku iktiraf. Aku sedar bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan begitu juga aku yakin, aku faham, aku iktiraf, aku mengaku, aku sedar bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Baru betul-betul faham. Kalimah syahadah ni kena belajar betul-betul. Baru kita rasa kemah bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu orang Arab, orang Badui di zaman Nabi SAW, bila mereka menyaksikan ada orang nak masuk Islam, Rasulullah mengajar akan dua kalimah syahadah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Seorang badui kata, hadza amrun tukrahuhul muluk. Ini adalah merupakan suatu kalimah yang dibenci oleh semua pemerintah dalam dunia. Hadza amrun takrahuhul muluk. Ini suatu perkara yang dibenci oleh semua raja-raja dalam dunia. Sebab raja-raja yang dunia, dalam sebahagian raja dalam dunia mengatakan mereka Tuhan. Mereka suruh paksa rakyat sembah mereka. Bila tengok mengucap dengan kalimah syahadah, menafikan semua Tuhan dalam dunia, melainkan mengiktiraf Allah. Badui yang kedua pula kata, izan tuharibukal arabiyyu wal ajam. Kalau dengan dua kalimah syahadah ini yang kamu ajar wahai Muhammad kepada orang ramai, kamu akan diperangi oleh orang Arab dan juga orang ajam. Sebab apa tuan-tuan? Begitu mendalam kefahaman orang badui di zaman Nabi tentang syahadah. Sebab bila kita mengucap dua kalimah syahadah, segala kuasa dalam dunia, segala pemerintah dalam dunia, segala raja dalam dunia, segala penguasa-penguasa di dalam dunia yang menganggap mereka Tuhan, semuanya dinafikan. Bahala-bahala, tokong-tokong yang ada dalam dunia semua tertolak sebagai Tuhan, melainkan kita ambil satu sahaja yang kita iktiraf, iaitu Allah. Jadi kita sekarang ni boleh mengucap lah. Sehari berbelah kali, berpuluh kali mengucap. Tapi faham tak? Kita nak isbatkan Allah itu Tuhan, yang lain semua bukan Tuhan. Dia adalah pencipta dan pentadbir alam semesta. Semua perkara ini adalah khusus sebagai Allah. Oleh sebab itu tauhid mempunyai dua rukun, iaitu mensabitkan dan menafikan. Isbat Allah, menafikan selain daripada Allah. Yang pertama bermaksud mensabitkan bahawa Allah Tuhan. Bahawa Allah Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Mentadbir alam semesta dan mensabitkan ketuhanan dan pengabdian mutlak hanya kepadanya. Ketundukan pengabdian makhluk ni hanya kepada Allah. Rukun yang kedua menafikan semua perkara itu daripada selain Allah. Dia ada nafi dan isbat. Di dalam la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. La ilaha, tiada Tuhan. Nak kata tak ada Tuhan macam mana? Tuhan tu banyak yang orang duk kata Tuhan berhala, Tuhan tokong. Tak ada Tuhan sini maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang layak sebenar-benar disembah melainkan Allah. Maknanya hak lain Tuhan ada, tetapi tidak layak. Tidak layak disembah, tidak layak diiktiraf sebagai Tuhan. Nafi itu apa dia? Yang ni pun saya nak ulangi, walaupun pernah saya sebut beberapa kali. Di dalam kitab Aqidatun Najim, di dalam kitab Aqidatun Najim dan juga Syarah Usul Tahqiq dan beberapa kitab yang lain menyebut, kita nafi itu bukan menafi tokong. La ilaha, tiada Tuhan. Yang kita nafi itu dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Aqidatun Najim, Syarah Usul Tahqiq dan beberapa kitab yang lain, tiada Tuhan di situ bukan kita tolak berhala, tokong, matahari, bintang, jin yang disembah oleh orang kafir. Bukan tolak yang tu. Dia kata nak tolak macam mana benda tu dah ada. Yang kita tolak kok-kok ada Tuhan yang dalam pemikiran kita, kok-kok ada Tuhan yang menyerupai Allah. Yang tu kita tolak. Di sudut bayangannya kok-kok ada Tuhan yang menyerupai Allah. Tuan-tuan jangan hengguk lagi. Tak betul fahaman ni. Fahaman ni tak betul. Sebab yang dimaksudkan dengan la ilaha itu, la ilah itu, tiada Tuhan itu, semua Tuhan yang disembah oleh orang kafir kita tolak. Ini pandangan yang kedua. Yang tadi pendapat yang pertama, yang kata tolak itu bukan berhala, bukan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Yang kita tolak itu Tuhan yang kalau ada di dalam pemikiran kita, Tuhan yang sama dengan Allah. Ada lagi. Ada makna dua lah. Satu Tuhan Allah, satu Tuhan yang sama dengan Allah. Yang tu ditolak. Sebenarnya penafian ni tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala menafikan semua Tuhan. Setelah menafikan semua Tuhan,
barulah diisbat Allah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ayat ni ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh. Semuanya Allah Ta'ala kata, ajaklah manusia ma lakum min ilahin. Allah Ta'ala berfirman kepada para Nabi dan juga para Rasul, termasuk Nabi Nuh AS dengan ayat yang kita bacakan tadi. Nuh kata, ya qaumi ani'budullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu. Melainkan dia. Maknanya Nabi Nuh, Allah Ta'ala ajar Nabi Nuh supaya menafikan semua Tuhan. Termasuklah berhala, tokong, kayu, patung dan sebagainya. Hak ni penafian yang betul. Itulah penafian Al-Quran. Sebab tu saya kata, baca banyak mana pun, mengaji banyak mana pun kitab, khususnya kitab Tauhid, tapi kalau tak faham Quran jadi, bab akidah ni tak faham juga sebenarnya. Tak usah duk sembang lah, duk canang lah, duk gebang lah hebat pakar Tauhid, pakar akidah ni. Tak faham Al-Quran, akidah dia tak faham juga. Bila kita kata dia tak faham dengan betul, bukan maksud kita menafikan keislaman dia ataupun keimanan dia. Itu bab lain. Dia kira Islam dah. Sebab nak Islam ni mudahnya. Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fahuwa muslim. Siapa yang makan sembelihan kami, sembelih sebagaimana yang kami sembelih, berkiblat sebagaimana kiblat kami, semayang sebagaimana semayang kami, Nabi kata Islam lah tu. Senang je nak kata Islam tu. Tak mesti kena hafal sifat-sifat yang tertentu. Nak jadi kira i'tikad sah, kena hafal sifat ni. Sifat 20 wajib, 20 mustahil. Tu kan. Tak wajib hafal. Yang pentingnya kita kena betul. Nak kira Islam ni mudah sangat. Nak kata orang kafir tu payah. Dia kena pasti. Bila kita tengok orang Islam ni di Malaysia sebagai contoh, dia mempunyai ciri-ciri keislaman. Dia semayang, puasa, zakat, haji, tak payah bedah siasat arah dia ni, dia kira Islam lah. Kita kata dia Islam. Tak semestinya dia hafal sifat-sifat yang tertentu baru nak kira dia sebagai orang Islam. Dia telah mengiktiraf Allah sebagai Tuhan dia. Dia terima rukun iman, rukun Islam. Islam. Hak zaman Nabi nak kira Islam ni mudah je. Hak jadi sekarang ni jadi payah nak ingat, nak dianggap seorang itu Islam dan nak dianggap seseorang itu ahli sunnah wal jemaah, dia letak syarat. Syarat tu dia letak, bukan Quran yang letak. Syarat nak jadi ahli sunnah wal jemaah, kena begini-begini. Yang tu yang jadi masalah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ishtarata syartan falaysa fi kitabillah fahuwa batilun walau kana mi'ata syartin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meletakkan sesuatu syarat, barang siapa yang meletakkan sesuatu syarat yang syarat itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka syarat itu tertolak walaupun 100 syarat. Menuntut dalam Quran, terbatal syarat tu. Nak kata ahli sunnah jemaah kena syarat dia begini-begini, itu merapu. Orang yang mengaji akidah dia kena faham. Semua kita ni dianggap ahli sunnah wal jemaah. Sama ada orang salafi ataupun asyairah, semua ahli sunnah wal jemaah. Dua aliran ni semua dipanggil ahli sunnah wal jemaah. Semalam masa minum-minum kita dah bahas panjang apa maksud ahli sunnah wal jemaah. Malam ni kita sambung sedikit lagi. Semua kita ahli sunnah wal jemaah. Jangan cuba mana-mana pihak, mana-mana orang nak cuba cabut, orang ni bukan ahli sunnah, nak keluarkan daripada daerah Islam, nak keluarkan orang daripada ahli sunnah wal jemaah, tak boleh. Tapi kalau kita bahas secara terperinci, berat ahli sunnah wal jemaah. Ahli itu apa? Sunnah itu apa? Jemaah itu apa? Ni ada yang kantoi lah kalau kita tanya, kenapa dia ni pula dua kumpulan ini sahaja dianggap sebagai ahli sunnah wal jemaah? Sunnah tu apa dia? Ahli sunnah wal jemaah, Asy'ariyah Maturidi contohnya. Sunnah tu apa dia? Hak sunnah ni, hak orang pegang pada sunnah dinafikan, dimasuk hak lain pula. Jadi beratlah. Cuma saya pegang kepada kesimpulan yang dibuat oleh ulama, kedua-dua ni ahli sunnah wal jemaah. Tidak boleh daripada mana-mana individu mengeluarkan mereka, dua kumpulan ini, daripada ahli sunnah wal jemaah. Okey. Dia kata apa tadi? Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta dan mensabitkan ketuhanan dan pengabdian mutlak hanya kepadanya. Rukun yang kedua menafikan semua perkara ini daripada selain Allah.
Jadi nabi-nabi ini bila dia ajak umat mereka masing-masing, semua nafi berhala, nafi bukan Tuhan. Yang sebabnya Tuhan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami telah membangkitkan kepada setiap umat itu seorang rasul, mengajak manusia supaya menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Apa makna taghut? Ma'ubida min dunillah. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Minal awthan wal asnam, daripada berhala, tokong, jin, syaitan, semua taghut. Dalilnya ialah wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Wajib mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beriman bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu, tiada yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu satu bukan daripada segi bilangan. Jika satu daripada segi bilangan, maka satu adalah permulaan kepada bilangan yang lain. Satu permulaan daripada permulaan kepada bilangan yang lain. Selepasnya itu mustahil. Bila satu ada dua, ada tiga, ada empat. Dan satu pula satu per dua, satu per tiga dibahagikan. Satu Allah, saya ulangi, satu Allah bukan maksud di sudut bilangan, tetapi satu Allah menafikan syirik, menafikan penyekutuan ada Tuhan yang lain daripada Allah. Kerana ia menunjukkan bahawa Tuhan itu berbilang-bilang. Kalau kita kata satu di sudut bilangan, jika dikatakan juga satu itu adalah separuh daripada dua, maka ini berarti Tuhan mempunyai juzuk. Tuhan bukan berjuzuk yang membentuknya, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Imam Abu Hanifah ialah mensabitkan bahawa ketuhanan itu hanya bagi Allah sahaja dan menafikan bagi yang lain. Selain daripada Allah tak ada Tuhan lah. Tuhan yang dimaksudkan di sini Tuhan yang disembah. Tiada sesuatu yang layak dipanggil sebagai Tuhan kecuali Allah. Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Maknanya orang sebut juga Tuhan, tapi tak layak lah. Sebab tu Tuhan ni ilahul haq wa ilahul batil. Tuhan yang benar dan Tuhan yang salah. Menafikan dan membatalkan berbilang-bilang Tuhan dengan cara tawalud. Beranak dan diperanakkan. Sesuatu yang dilahirkan itu menyamai dengan yang melahirkannya. Kalau kita kata Allah Ta'ala ada anak, maka dia pun asal dulu pun dia jadi anak juga. Kalau Allah Ta'ala ada anak, sama ada Allah tu dipanggil sebagai bapa, contohnya orang Nasrani, bapa kepada Isa, maka Allah pun ada bapa lah juga. Maka di sini menafikan anak dan juga menafikan ibu. Dan Allah Maha Suci daripada mempunyai sesuatu yang sama dengannya. Demikian intisari surah Ikhlas. Dan Allah Maha Suci. Maha Suci maknanya bebas daripada bersifat sebagaimana sifat makhluk. Yang demikian itu intisari daripada surah Al-Ikhlas yang kita baca tu. Perkara yang bertentangan tauhid. Perkara yang bertentangan tauhid ialah syirik dan tashbih. Syirik menyengutukan, menganggap Allah Ta'ala itu berbilang. Berbilang ni 2, 3 dan sebagainya. Dan menafikan tashbih. Dia sebenarnya bukan tashbih dia. Kalau dalam akidah ni kita mempelajari secara mendalam, dia ada musyabbihah, mumassilah. Selain daripada mujassimah kan, dipanggil musyabbihah, mumassilah, mujassimah. Jadi tashbih ini menyerupakan Allah dengan sesuatu, ataupun sesuatu menyerupai Allah Ta'ala. Menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk dikatakan sebagai tashbih. Tak samalah. Jadi dalam kedua-dua golongan ini, sama ada Salafi dan juga Asy'ariyah, semua menafikan Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Semua golongan menafikan. Manakala menyamakan mana-mana makhluk dengan Allah Ta'ala, dinamakan sifat ini dikatakan sebagai syirik. Menyamakan syirik. Kedua-dua ini dinafikan daripada Allah. Dalil kepada perkara ini ialah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang berbanding, yang sebanding dengannya Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha yang melihat. Maha, bila sebut maha ni dipanggil sirah mubalaghah.
Suatu lafaz yang bersangatan. Kalau mendengar, sangat mendengar. Melihat, sangat melihat. Pendengaran Allah Ta'ala ni, bila sebut maha tu, sirah mubalaghah ni tak terhalang. Jauh, dekat, pelan, kuat suara. Ada suara, tak ada suara. Bisikan hati, semua dia dengar. Hak lihat pun sama. Hak apa yang ada hati, semua dia dengar, semua dia tahu. Inna Allah alimun bidhatif sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui sesuatu yang berada di dalam hati. Tidak ada yang menyerupainya dan menyamai Allah, baik daripada segi zat diri, sifat maupun perbuatan. Sifatnya kita kata sifat mendengar, melihat tak sama. Perbuatannya apa dia? Perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan makhluk. Allah Ta'ala buat langit, bumi, dunia, makhluk, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Makhluk tak boleh buat benda tu. Dan dia maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Manusia ada sifat, tetapi kita ni sifat yang kekurangan. Kalau mendengar, kurang, jauh tak dengar. Melihat pun sama, jauh kita tak nampak. Bila Allah ni tidak ada penghalang. Sebab tu dipanggil sifat kesempurnaan. Sempurna sungguh, tidak ada sifat lemah bagi Allah ataupun kurang bagi Allah. Penutup ayat ini dengan mensabitkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang disebut sebagai sifat kamalat. Sempurna sifat Allah azali dan abadi. Apa maksud? Azali, tidak ada permulaan. Abadi, kekal. Kita ni ada mula. Itulah sifat baharu. Sebab itu alam ini dia kira dipanggil sebagai baharu. Sebab sifat baharu dia ada mula. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alamu mutaghayyirun. Alam itu sentiasa berubah. Daripada tak ada, ada. Dan setiap benda yang berubah itu adalah baharu. Allah Ta'ala tak berubah. Sifat dia azali, qadim, sedia. Baharu ni dia ada mula dan dia ada sudah. Sifat azali, sifat qadim tidak ada mula, tidak ada sudah. Tu dia panggil mukhalafah. Kita ni daripada tak ada kepada ada, daripada ada mula, tarikh mula kan. Ada tarikhnya. Allah Ta'ala tidak ada tarikh mula, tidak ada tarikh sudah. Dan sedia kala dan berkekalan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang zatiyah dan juga fi'liyah. Sifat-sifat zatiyah ialah sifat hidup, kuasa, ilmu, kalam, mendengar, melihat dan kehendak. Sifat zatiyah, sifat yang ada pada diri. Sifat yang ada pada diri. Mendengar, melihat akan ada pada diri Allah. Kalam kan ada pada diri Allah. Wujud kita bakar dan sebagainya, benda tu kan ada pada zat Allah. Zat tu diri, ada pada diri Allah. Itu dipanggil sifat zatiyah, sifat yang ada pada diri. Manakala sifat fi'liyah ialah menciptakan, merezekikan. Itu sifat fi'il. Sifat fi'il ni maknanya sifat perbuatan. Perbuatan buat, perbuatan memberi rezeki. Macam nuzul, sifat juga nuzul, sifat turun. Itu sifat Allah, sifat turun. Istawa, sifat istawa. Pertamanya sifat yang dipanggil zatiyah, yang duduk pada diri Allah Ta'ala, mendengar, melihat, berkata-kata. Yang keduanya sifat perbuatan, memati, menghidupkan, memberi rezeki. Itu sifat yang berbentuk perbuatan, melakukan, membuat sesuatu, mengadakan, menjadikan, membuat, dan sifat-sifat fi'il yang lain. Banyaklah sifat nuzul, kita kata istiwa, sifat juga kan. Huraian. Sifat zatiyah adalah sifat yang tidak terpisah daripada zat. Zat apa maknanya? Diri. Manakala sifat fi'liyah ialah sifat perbuatan, iaitu sifat yang terzahir dengan adanya makhluk. Adanya makhluk zahir sifat tu. Zahir maknanya jelma lah. Nampaklah sifat tu, sifat menjadikan, sifat mematikan. Menurut Mulla Alil Qari,
Mulla Ali Qari, dia lahir 1000 tahun hijrah lebih. Dia ni seorang ulama besar di dalam mazhab Hanafi. Di antara kitab yang dikarang oleh Mulla Ali Qari adalah syarah kepada Fiqhul Akbar. Ni kitab ni. Syarah kepada Fiqhul Akbar yang sedang kita belajar sekarang ni. Banyak lagi kan beberapa kitab yang lain. Dia kata di sini okey. Menurut Mulla Ali Al-Qari, setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan tidak harus mensifatkannya dengan lawannya. Maka sifat itu zatiyah. Okey, dia kata menurut Mulla Ali Al-Qari, setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan tidak harus mensifatkan dengan lawannya, maka itu sifat zatiyah. Dan sifat-sifat yang disifatkan kepada Allah yang harus pula menyebutkan lawannya, itu adalah sifat fi'liyah. Seperti menghidupkan dan juga mematikan, meluaskan dan menyempitkan rezeki. Itu sifat yang ada kepada Allah Ta'ala tu yang tak boleh kita samakan dengan sifat makhluk. Yang kita tak boleh samakan dengan sifat-sifat makhluk. Begitu juga masalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat hidup adalah sifat zatiyah bagi Allah, iaitu sifat yang tidak terpisah daripadanya. Kalau terpisah, macam mana sifat? Dia tidak boleh berpisah dengan zat. Dia sifat dengan zat ni tidak boleh bercerai tanggal, tidak boleh berpisah maksudnya. Contohnya kita kata seseorang itu tinggi. Tinggi itu duduk pada siapa? Orang tu besar. Besar tu duduk kepada siapa? Ini warna apa? Putih kan? Boleh tak kita pisahkan putih ni daripada kitab? Jawapannya tak boleh lah. Maknanya sifat dengan zat tak boleh berpisah. Jadi sifat yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh berpisah dengan zatnya. Dia yang maha hidup secara azali dan abadi. Azali itu maknanya tidak ada mula lah. Abadi itu kekal selama-lamanya, tidak ada penghujung. Hidup yang sempurna yang tidak berhajat kepada siapa dan apa-apa. Kepada sesiapa dan apa-apa. Kita ni berhajat kepada Allah. Berhajat kepada apa-apa ni maknanya makan minum, berhajat kepada sesuatu benda. Allah Ta'ala semua tak berhajat. Sifat ini menunjukkan kepada tauhid rububiyah, iaitu Allah memberikan kehidupan kepada makhluk yang hidup dengan ada tempoh yang ditetapkan. Mustahil makhluk dapat hidup jika tiada diberikan kehidupan oleh Allah. Jadi ulama-ulama dulu dah bahas dah ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ni. Abu Hanifah sendiri, ulama yang selepas daripadanya, Abu Ja'far At-Tahawi yang telah menulis kitab Aqidah Tahawiyah. Sebelum ada lagi Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum wujud lahir Ibn Taymiyah lagi. Saya ulang banyak kali dah benda ni dalam kuliah-kuliah yang lepas-lepas dalam daurah akidah kita. Ini bila disebut pembahagian tauhid kepada 3, Ibn Taymiyah. Lepas tu disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang ni disambung oleh Pok-Pok Wahabi. Mana ada zaman Nabi membahagikan tauhid 3? Nabi tak bahagikan tauhid 3. Ni nak kena syarah panjang sikit ni. Zaman Nabi benda tu dah ada. Walaupun Nabi tak sebut ini rububiyah, ini uluhiyah, ini tauhid asma wa sifat. Kalau gitu, orang nak buat usul fiqh ni, ada pihak tertentu kan kena kata mengaji ilmu alat lah apa, Nabi tak pernah mengajar orang ilmu alat. Contohnya kita mengaji dalam usul fiqh ni al-amru. Al-amru terbagi kepada beberapa perkara. Al-amru lil wujub, al-amru lil nadab, al-amru lil ibahah, al-amru lit tahdid. Suruhan. Suruhan yang membawa kepada wajib, yang membawa kepada makna sunat, yang membawa kepada makna harus. Usul fiqh ni mengaji, dipelajari dalam semua mazhab. Zaman Nabi mana ada, tak payah belajar lah. Jadi dalam Quran tu kita mana tahu suruhan membawa kepada wajib ke, sunat ke, harus ke. Wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah bertahallul,
hendaklah kamu berburu. Ni suruh dengan makna apa? Nabi ajar tak? Ini suruh makna sunat, suruh makna wajib, ini suruh yang membawa kepada makna harus. Nabi pun tak ajar. Kenapa ajar usul fiqh? Kalau nak orang Kelantan kata nak badi, kalau jenis nak cari pasal, kita pun boleh cari pasal dengan orang. Tapi kita tak nak cari pasal. Tak ada zaman Nabi, kita akidah pembahagian tauhid 3 ni kan. Tak payah belajar. Lepas tu tauhid 3 ni sahabat pun tak pernah membahagikan. Sebenarnya benda tu dah ada, cuma tak dibahagikan secara terperinci. Di sudut asas dasarnya dah ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta pertolongan. Ini menjurus kepada makna tauhid uluhiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini menjurus kepada makna rububiyah. Wahabi saja membahagikan tauhid 3 ni. Kalau tuan-tuan baca dalam akidah Tahawiyah, dalam akidah Tahawiyah pun dah ada dah. Hak dalam Quran tu memang dah ada lah, cuma tak dibahagikan. Dalam hadis pun banyak. Nak kata tauhid pembahagian tauhid 3 ni dimulakan oleh Ibnu Taimiyah, disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab, tak betul satu persatu. Sebab tu kena membaca, kena mengkaji. Ini golongan yang tak mengkaji, membuat tuduhan yang sewenang-wenangnya. Pembahagian tauhid ni tak ada. Okey, kita sambung. Sambil mengaji ini boleh kena beletih sikit, baru segar sikit. Kalau slow je mengantuk ni 3 jam, malam ni 3 jam, semalam sejam setengah. Minta budak-budak bagi gula-gula. Koma makan coklat gula-gula macam-macam kita bagi. Saya ni satu pun koma tak bagi. Ambil satu. Malam ni lambat habis. Siapa nak ke tandas, nak pergi ke tandas, nak melunjuk kaki ke, nak bergerakkan badan. Biasanya daurah ni buat siang, kita buat malam. Memang mengantuk lah. Sebenarnya kita nak test lah. Sahabat-sahabat boleh mari tak malam. Tapi Alhamdulillah ramai datang. Ramai pada semalam ni. Malam yang berikutnya saya rasa ramai lagi ni. Dia memberikan kehidupan tertentu. Kehidupan tentulah bersifat dengan sifat yang sempurna. Dalilnya firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya. Dan firman-Nya lagi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi 'ibadihi khabira. Dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup, yang tidak mati, serta bertasbih dengan memujinya, dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Allah Ta'ala ni tahu dosa kita ni bukan secara zahir, tak terperinci. Semua dosa kesalahan kita diketahui secara terperinci, kecil besar, kita buat secara terang tersembunyi, semua diketahui oleh Allah. Sifat fi'liyah, sifat takhliq. Takhliq ni maknanya menciptakan. Khalaqa. Pelajar kitab tolong tasrih sekejap. Takhliq ni sifat ni kalimah apa? Dalam tafsir 10 tu duduk dalam bab apa? Masdar kan, khalaqa yukhaliqu takhliqan, mencipta. Ialah mengadakan makhluk daripada satu benda. Sifat macam makhluk macam kita ni dijadikan daripada, asalnya daripada tanah, lepas tu daripada air mani. Sifat tarzik, razzaqa yurazziqu tarziqan. Sifat tarzik ini maknanya sifat apa? Memberi rezeki.
Sifat memberi rezeki. Iaitu menetapkan bagi makhluk yang diperlukan oleh mereka seperti makanan, minuman, pakaian dan anak keturunan. Itu sifat rezeki, memberi rezeki. Rezeki ialah setiap apa yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dalilnya ialah innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya. Dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang amat kuat kukuh kekuasaannya. Allah Ta'ala bagi rezeki ni bukan kepada manusia. Sebab tu manusia ni kita jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut tentang rezeki. Sebab manusia Allah Ta'ala bagi akal. Dia boleh fikirlah macam mana cara nak dapat rezeki. Binatang yang tak ada kelulusan, tak ada SPM, tak masuk universiti, tak masuk sekolah pun ada rezeki. Manusia yang Allah Ta'ala bagi akal lebih daripada tu boleh dapat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada mana-mana binatang yang melata di atas muka bumi ni melainkan Allah Ta'ala dah tetap rezeki dia. Antara binatang dengan manusia siapa boleh paling mulia? Binatang yang kadang-kadang kalau binatang yang boleh makan tu orang sembelih buat makan. Kadang-kadang binatang ni menjadi tunggangan kenderaan manusia. Binatang tu pun ada rezeki. Binatang dengan manusia siapa paling mulia? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Manusia yang paling baik lebih tentu keadaannya lebih selesa, lebih sempurna daripada binatang. Sudah tentu rezeki dia dijamin oleh Allah. Di dalam hadis yang kita selalu baca tu kan, hadis matan arba'in tu, bila ditiupkan roh, malaikat ditanya Allah Ta'ala, rezeki dia banyak mana, ajar dia sampai sekat mana umur dia. Benda tu semua dah tetap. Kenapa kita nak takut? Sebahagian orang akidah dia boleh jadi rosak sebab bimbang tentang rezeki. Sebab itu sebahagian daripada manusia zaman dulu, zaman jahiliah, dia bunuh anak kerana Allah Ta'ala rezekikan dengan jumlah bilangan anak yang ramai, takut tak boleh makan, takut tak ada rezeki. Takut tak boleh makan. Sedangkan Allah Ta'ala kata, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberi rezeki kepada mereka dan juga kamu. Bukan kamu yang beri rezeki. Rezeki kamu pun Allah Ta'ala jamin. Macam mana kamu nak susah hati tentang rezeki anak-anak kamu? Kami memberi rezeki kepada mereka dan juga kamu. Allah sentiasa memberi rezeki kepada sekalian makhluknya. Ini difahami oleh lafaz Ar-Razzaq dan bentuk sirah mubalaghah. Mubalaghah maknanya bersangatan. Sifat insya', iaitu Allah mengadakan makhluknya daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Allah Ta'ala menjadikan satu keadaan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Sebagai contoh, manusia melalui pelbagai fasa dalam kehidupannya sejak dalam rahim lagi. Daripada nutfah, mudghah, alaqah kan? Daripada air manis, seketul darah dan segumpal daging. Jadilah seluruh jasad manusia. Kemudian dia dilahirkan hinggalah menjadi dewasa dan kembali kepada keadaan yang lemah. Jadi manusia ini mula-mula dia lahir dalam keadaan Allah Ta'ala kata dia akan ila arzalil umur. Disebut di dalam suratul Hajj. Dia akan berhadapan kepada suatu keadaan usia yang lemah. Mula-mula lahir dalam keadaan lemah. Bayi ni dia lemah kan. Lepas tu dia kuat kita ni jadi remaja, jadi tua. Lepas tu dia jadi lemah balik. Nak matilah tu. Allah Ta'ala tarik jimat kita sikit. Kehidupan kita ni di atas dunia sebagaimana matahari terbit. Mula-mula naik. Sampai khatul istiwa, tengah-tengah langit. Lepas tu turun, tenggelam. Ghurub, maghrib, ghurub, tenggelam matahari. Kita pun tenggelam, mati. Berlaku perubahan.
kepada kita, yakni kepada manusia. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami ciptakan air, benih itu menjadi sebuku darah. Sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain. Sifat keadaannya, maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik penciptaan. Itu maknanya keadaan, perubahan tentang kejadian manusia. Perubahan tentang kejadian manusia. Ayat yang berbunyi huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Allah Ta'ala jadikan kita hidup atas muka bumi, dia suruh kita makmurkan, kita uruskan, yang disebut sebagai khalifah. Inna ja'alnakum khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Maknanya mengurus bumi ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurus, mengatur, mentadbir bumi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Sifat ibda, iaitu mewujudkan sesuatu daripada tiada kepada ada, tanpa ada contoh terdahulu, seperti yang diisyaratkan oleh ayat badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dan apabila dia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau. Lalu menjadilah ia. Bukanlah Allah Ta'ala sebut kun fayakun, sebagaimana sebahagian orang faham. Jadi Allah Ta'ala kata dia berkehendak menjadikan sesuatu itu, jadilah. Tak apa nak susah payah nak buat ni, nak cipta macam ni, nak susun macam ni, tak ada. Dia Allah Ta'ala kata jadi. Sifat sun ini daripada sona'a. Sona'a maknanya buat. Sifat sun ialah membuat sesuatu dengan tertib, tersusun dan kemas rapi. Sifat ini menunjukkan kepada sifat ilmu. Jadi nak rapi macam mana aku tak ada ilmu. Allah Ta'ala buat langit, buat bumi ini dengan penuh rapi, teliti. Sifat ini ada kaitan dengan sifat ilmu. Kalau tak ada ilmu nak buat macam mana? Contohnya Allah Ta'ala jadikan manusia ni bagai-bagai bentuk, bagai-bagai rupa. Berapa ramai jumlah manusia atas muka bumi ni, semua muka tak sama. Meh tu ada, mirip-mirip tu ada, serupa satu sama tu tak ada, walaupun kembar. Macam mana Allah Ta'ala jadi macam tu? Berapa ramai bilangan manusia atas dunia ni tak sama. Dia kata ialah membuat sesuatu yang tertib, tersusun dan kemas rapi. Sifat ini menunjukkan bahawa sifat ilmu. Allah mencipta setiap sesuatu dalam alam ini dengan begitu teratur dan indah. Ia dapat diperhatikan pada penciptaan langit bumi, bulan, bintang-bintang dan pelbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan. Dua orang pelajar ni bangun. Seorang ni bangun. Bangun. Entah seorang bangun. Sembang dalam kuliah darah. Bangun. Bangun. Pukul 12 baru kita habiskan. Okey. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Dan engkau melihat gunung ganang, enggan menyangkanya tetap membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan terapi, dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Okey, salah satu daripada sifat Allah adalah as-sun'u. As-sun'u maknanya sifat mencipta.
Sifat membuat. Kita kembali kepada ayat badi'us samawati wal ard. Badi' ni, yang orang sebut badi' ni maknanya bid'ah. Bid'ah ni sesuatu perbuatan yang tidak ada contoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala buat langit dan bumi ni tidak ada contoh. Itu dipanggil badi'. Badi'us samawati wal ard. Allah Taala menjadikan langit dan bumi dengan tidak ada contoh. Jadi kalau ada contoh senang. Benda tu dah ada contoh, kita tiru je. Allah Ta'ala buat sesuatu semua tak ada contoh. Sebab itu bila orang bukan Islam menafikan adanya alam akhirat, menafikan manusia boleh dibangkitkan semula, bila dah mati dibangkitkan semula. Sebab apa? Semalam dah kita sebut, bila dah mati tubuh badan kita hancur jadi tanah dimakan ulat, dah hancur kan? Bagaimana mungkin nak hidup semula di alam akhirat besok? Dibangkitkan di padang mahsyar, nak hidup macam mana manusia dah mati? Mereka faham, mereka yakin, mereka nampak bahawa manusia bila dah mati tak boleh nak hidup semula. Itu yang Allah Ta'ala tanya, a-antum asyaddu khalqan amis sama'? Adakah kamu susah Allah Ta'ala nak menjadikan ataupun langit? Antara kejadian manusia dengan kejadian langit, mana paling susah? Kalau nak ikut-ikut kita lah kan? Bagi Allah Ta'ala semua tak susah. Kalau kita penilaian kita, jadi langit lebih susah. Pun Allah Ta'ala boleh menjadikan langit dengan senang. Bi ghairi amadin tarawunaha. Dengan tanpa tiang yang kamu lihat. Dengan tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya manusia dah ada contoh. Kita mati, tiba-tiba Allah Ta'ala nak buat semula di hari akhirat orang yang sama. Contoh dah ada atas dunia. Senang bagi Allah. Dan ayat ini, badi'us samawati wal ard, Allah Ta'ala buat langit dan bumi, tak ada contoh pun boleh buat. Tak ada contoh pun boleh buat. Bagaimana nak menghidupkan manusia kali kedua lagi senang bagi Allah. Bukan menjadi perkara yang sukar bagi Allah. Keazalian dan keabadian sifat dan nama Allah. Lam yazal wa la yazalu bisifatihi wa asma'ihi. Allah tetap azali dengan sifat-sifat dan namanya. Dan juga tidak ada satu pun nama dan sifatnya baru bertambah. Lam yuhdis lahu sifatun wala ismun. Sifat Allah Ta'ala pun bukan baharu, nama dia pun bukan baharu. Selain daripada kita sebutkan tadi apa dia? Tauhid uluhiyah dan juga rububiyah. Selain daripada itu dia ada tauhid asma' wa sifat. Asma' maknanya jamak daripada ismun. Ismun, isma ni asma'. Sifatun, sifatani, sifatun. Sebagaimana zat Allah itu qadim dan juga abadi, begitu juga sifat Allah. Sifat mendengar, melihat, berkata-kata, dia azali, tidak ada mula, dan juga abadi, tidak ada kesudahan. Huraian, Allah wujud sejak sedia kala dan sentiasa bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah memiliki nama-nama yang indah. Rasulullah SAW bersabda, nama yang indah disebut dalam Quran apa? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu nama yang indah-indah. Hendaklah kamu doa dengan menyertakan nama-nama Allah. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah telah pun ada dalam keadaan tidak ada sesuatu selainnya. Hadis Bukhari, hadis 3191. Allah telah pun ada dalam keadaan tidak ada sesuatu selainnya. Allah ada dulu sebelum alam ini ada. Sebelum makhluk ini ada, Allah Ta'ala ada dulu.
Ni tuan-tuan perhati elok-elok. Ambil gula-gula tu. Cikgu Masri duk agih tu. Bau hilang kan tu. Yang ni nak kena faham betul-betul ya. Ini tuan-tuan hujah yang kita nak bagi malam ni, nak jawab ahli kalam dan juga Mu'tazilah, Jahmiyah, golongan-golongan yang sewaktu dengannya. Allah Ta'ala itu wujud sebelum adanya alam, sebelum adanya makhluk. Kalau macam tu, macam mana kata Allah Ta'ala ada arash? Sebelum ada arash, Allah Ta'ala duduk di mana? Ni soalan tolong. Soalan tolong ahli kalam. Kita kata Allah Ta'ala ada dulu, qadim, azali. Lepas tu baru datang makhluk. Arash tu makhluk kan qadim? Makhluk. Sebab dia baru ada. Saya kena dah soalan ni masa mengaji di Pakistan dulu. Golongan Maturidiyah, kawan-kawan saya duk mengaji satu kelas tu, kamu kata Allah Ta'ala tak arash, dia kata. Jadi Allah arash tu qadim ke baharu? Kalau kita kata arash tu qadim, arash dengan Allah sama. Macam mana kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Kalau kita kata Allah arash tu qadim tu sedia. Maknanya Allah dengan arash itu sama. Kalau kita kata baharu, arash itu baharu. Baharu maknanya baru ada. Jadi sebelum ada arash, Allah Ta'ala berada di mana? Semuanya main akal semua ni. Dia rasa soalan tu kemas sangat. Pokok ahli kalam tu rasa kemas soalan ni. Dia rasa, oi tak boleh jawab ni. Confirm, taubat pokok ni tak kerti jawab. Sebab dia main akal, fikir macam mana nak kena ke orang. Macam mana nak bagi buah sepelek kat orang. Dia rasa canggih benar lah soalan tu. Sebab dia buat andaian, golongan salah, golongan yang berpegang kepada akidah salah ni, andaian dia. Andaian tu dia kata kita pegang. Puak-puak Salafi Wahabi ni kata ini arah, Allah Ta'ala duduk atas tu. Jadi kalau arah tu tak ada, Allah Ta'ala berada di mana? Apa jawapan? Malam ni kita bagi hadiah lagi. Semalam dah satu kan? Syekh Harib dah satu soalan yang kita kemukakan, dia boleh jawab. Jadi apa jawapannya tuan-tuan? Kalau orang kata sebelum ada arash, Allah Ta'ala tu berada di mana? Boleh jawab tak? Kena boleh jawab. Kalau tidak, habis kuliah ni dia akan tanya, masuk dalam grup WhatsApp, Facebook, orang kan duk claim. Malam ni ada mesti ada orang masuk komen kan. Ada pihak-pihak tertentu pun dia tengok je. Maknanya gelanggang kita dia tengok kok celah pokok pisang tu, boleh makan nak buah ni. Kau boleh makan, besok dia hayun lah. Kan orang belajar silat dulu curi buah kan. Tengok boleh makan nak, langkah ni sumbang tak sumbang ni. Kalau sumbang kita sapu. Apa jawapannya? Jawapan terhadap soalan tolo ini, sebelum ada arash, Allah Ta'ala duduk atas pada arash lah. Sebab bukan duduk berdempik macam tu. Dia duduk berada di atas daripada arash itu sebelum adanya makhluk. Sebab itu dikatakan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk dan juga tidak berhajat kepada arash. Allah ba'inun an khalqihi, ba'inun an arshihi. Dia terpisah bukan berdempik. Terpisah daripada arash, terpisah daripada makhluk. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah arash. Sebab apa disebut Ar-Rahmanu ala arsy istawa? Kerana arash tu makhluk yang paling tinggi, paling dalam daripada kalangan-kalangan makhluk. Dan di antara makhluk yang mulia adalah arash. Disebut dalam Quran,
4 orang malaikat pikul kan. Dekat kiamat tambah lagi malaikat pikul arah tu, mulia ke? Bukan duduk stepek atas arah tu. Apa yang saya sebut ni berdasarkan idea saya ke? Andaian saya ke? Jawapannya tidak. Itulah pegangan para ulama. Tuan-tuan boleh baca lah dalam mana-mana kitab akidah salaf. Di antaranya Imam Zahabi, karang kita Al-Arshu, dia ada 2 jilid. Tuan-tuan boleh baca juga kitab yang dikarang oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali sendiri. Imam Darul Qutni yang berkaitan dengan isu aras ini. Tuan-tuan boleh baca di dalam kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua ulama dah bahas dah. Kita baca je. Maknanya berada di atas arash yang dimaksudkan di situ, atas daripada arash, Allah ini berpisah daripada arashnya. Jadi kalau orang tanya, arash itu baharu ke qadim? Jawapannya adalah baharu. Kalau begitu, sebelum ada arash, Allah Ta'ala berada di mana? Berada di atas daripada arash. Kita pun dah sebut banyak kali. Dalam debat hari itu pun benda yang sama kita sebut. Orang yang mengatakan akidah, golongan yang mengatakan Allah Ta'ala atas arash ini, akidah dia kufur. Tak ada satu bukti dia boleh membuktikan bahawa kita kufur, dan golongan yang kata Allah Ta'ala atas arash itu kufur. Tak ada dalil. Mengisbatkan jihah ini memang ada dalam kitab. Di antaranya pandangan Imam Abi Is yang disyarahkan oleh dalam kitab-kitab yang disebut oleh ulama, di antaranya Fatwa Hadisiyah Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Disebut oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Summa istawa 'alal arsy. Disebut oleh Imam di dalam kitab Umdatul Qari oleh Alamah Aini tentang hadis nuzul. Ada ulama yang mengisbatkan jihah bagi Allah. Disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fatwa Hadisiyah. Ini di dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Sebahagian ulama mengisbatkan jihah bagi Allah. Disebut di dalam kitab Irsyadus Sari, syarah kepada Sahih Bukhari. Disebut di dalam kitab Syarah Ibnu Battal. Disebut di dalam kitab Nurus Sari. Macam-macam kitab yang sebahagian ulama mengisbatkan jihah bagi Allah. Jihah ni bukan makhluk. Jihah makan ni dia bukan makhluk. Ni nak tahu macam mana huraian jihah dan juga makan, yakni tempat, boleh tengok di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi maknanya tak ada masalah tuan-tuan ya, kalau kita kata Allah Ta'ala berada di atas daripada arash, kerana bukan berdempik dengan arash. Sebab dia kata di sini, Allah telah pun ada dalam keadaan tidak ada sesuatu selainnya. Sifat-sifat Allah bukanlah sesuatu yang baharu. Yang baharu ada setelah tiada, seperti mana sifat makhluk. Bahkan sifat-sifat dan namanya itu merupakan sifat azali dan abadi. Tadi kita sebut apa makna azali, apa makna abadi. Dan layak dengan kebesaran dan keagungannya. Sekiranya dengan adanya makhluk barulah ada sifat khaliqiyah, sifat sebagai pencipta, maka berarti sebelum itu tidak ada sifat tersebut. Sifat khaliqiyah mencipta ini sebelum ada makhluk lagi. Bukan ketika ada makhluk baru ada. Maknanya dia sifat azali, sifat yang sedia ada. Ini tentu sekali mustahil bagi Allah, kerana tidak pernah berlaku ketidaksempurnaan sifat-sifatnya. Kata Imam At-Tahawi, Allah sentiasa dengan sifat-sifatnya dengan azali sebelum mencipta makhluknya. Tidak berlaku pertambahan apa-apa sifatnya. Sifat Allah Ta'ala tak bertambah, tak berkurang. Dengan sebab adanya mereka itu. Dengan sebab ada makhluk itu, sifat Allah tak sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Sebagaimana sifat-sifat yang tetap demikian sejak azali, maka begitu juga akan tetap demikian tiada berkesudahan. Begitulah sifatnya daripada asalnya, daripada awal sehingga penghujungnya tidak ada kesudahan.
Walaupun makhluk baru tercipta, namun ia tidak bermakna sifat pencipta Allah itu hanya pada waktu adanya makhluk. Ini kerana makhluk itu ada muta'allaq bagi sifat pencipta. Maknanya bergantung dengan sifat pencipta Allah. Yakni kesan dan sesuatu yang ada berkaitan dengannya. Oleh itu tidak semestinya baharunya muta'allaq itu, maka sifat pencipta itu baharu juga. Bila makhluk itu ada, maksudnya baru sifat itu ada. Kesimpulan dari huraian tadi, penerangan dan syarahan tadi, sifat Allah Ta'ala sebelum ada makhluk lagi dah ada. Bukan ketika nak buat makhluk baru ada sifat tu. Maka sifat pencipta itu baharu juga kerana ta'aluk sifat berkaitan dengan sifat yang merupakan sesuatu yang baharu adalah berlainan dengan sifat yang bersifat azali. Duduk. Keazalian sifat-sifat Allah. Lam yazal aliman bi'ilmihi wa ilmun sifatun fil azal wa qadiran biqudratihi wal qudratu sifatun fil azali mutakalliman bikalamihi wal kalamu sifatun fil azali wa khaliqan bitakhliqihi. والتخليق صفة في الأزل وفاعلا بفعله والفعل صفة في الأزل والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق. Dan sesuatu dan sentiasa dan tetap dengan sifat mengetahui dengan ilmunya. Bila tahu tu sentiasa tahu. Bukan kata dulu tak tahu sekarang tahu, akan datang baru tahu, sebelum ni tak tahu. Tak, sentiasa tahu. Itu sifat ilmu. Dan sentiasa dan tetap dengan sifat mengetahui dengan ilmunya. Dan ilmu itu pada azali. Dan dia maha berkuasa dengan kudratnya. Dan kudratnya itu pada azali. Berkata-kata dengan kalamnya. Dan kalam itu sifat pada azali. Dia adalah pencipta dengan sifat pencipta. Dan sifat pencipta itu adalah azali. Azali ni apa? Sifat yang sedia. Tidak ada permulaan. Allah adalah pembuat dengan sifat perbuatannya. Sifat perbuatannya sabit pada azali. Dan yang dibuat itu makhluk. Dan perbuatan Allah tidak makhluk. Yang Allah Ta'ala buat itu makhluk. Perbuatan Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Huraian. Allah bersifat dengan sifat mengetahui dengan sempurna. Tiada sesuatu pun terluput daripada ilmu Allah. Maknanya makhluk yang Allah Ta'ala, makhluk dah Allah Ta'ala buat semua. Jadi Allah Ta'ala ni, dalam makhluk Allah Ta'ala berapa jumlah kita pun tak tahu. Jumlah makhluk, bilangan makhluk dalam alam, dalam dunia ni kita pun tak tahu berapa jumlah. Salah satu daripada makhluk kita kata daun kayu. Daun kayu yang duduk di atas pokok kita bukan tahu bilangannya. Pasir-pasir yang berada di lautan, sungai kita tahu banyak mana jumlah. Kita tak tahu. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuannya, ilmunya, dia tahu semua, tak berkecuali. Semua jumlah, semua bilangan, semua keadaan. Bukan masalah dia mengetahui tentang jumlah bilangan makhluk yang wujud. Apa yang berlaku kepada makhluk itu, semua dia tahu. Semua dia tahu. Sebab tu dia kata di sini Allah bersifat dengan sifat mengetahui dengan sempurna. Tiada sesuatu pun yang terluput daripada ilmu Allah. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Allah sentiasa bersifat dengan sifat ilmu sejak azali dan akan terus kekal dengan sifat ini. Sifat yang berubah-ubah tidak layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Kita ni sifat kita ni ada mendengar, melihat, tapi berubah. Contoh berubah tu apa dia? Melihat. Makin lama penglihatan kita makin kabur. Kan dulu mata kita terang, sekarang ni pun dah kabur. Pakai cumata pun tak boleh terang mana. Pendengaran makin merosot, penglihatan kita. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Tubuh badan kita, anggota kita, semua akan berlaku kerosakan, sakit dan sebagainya. Sebagai suatu peringatan bagi Allah, kita akan berhadapan dengan kematian. Dia bagi petanda-petanda dulu, dia bagi alamat-alamat dulu. Maknanya berubah sifat kita. Keadaan kita berubah, sifat kita berubah. Adapun yang berkait dengan Allah, sama ada zat dan sifat, tidak akan berubah selama-lamanya.
Allah sentiasa bersifat dengan sifat ilmu sejak azali dan akan terus kekal dengan sifat ini. Sifat yang berubah-ubah tidak layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Dalil kepada perkara ini ialah wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Maha kaya dan Maha terpuji. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat-ayat ini wajhul istidlal. Gambaran istidlalnya apa dia? Wajah istidlal dengan ayat-ayat di atas ialah lafaz kana. Lafaz kana yang Abu Hanifah nak sebut ni menunjukkan kepada istimrar, berterusan. Sejak daripada dahulu, bukan baharu saja. Kana lepas dan berterusan lah. Dalil yang lain ialah wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa di atas sesuatu. Ayat di atas menjelaskan bahawa sifat-sifat Allah berterusan kekal kerana dalam bentuk jumlah ismiyah, ayat namaan. Dan ia menunjukkan kepada berterusan dan tidak berubah-ubah. Kan Allah tu dalam bentuk isim. Isim ni, tanda isim ada apa? Di sini berapa tanda isim? Baca kitab. Fal ismu yu'rafu. Ada tanwin, lepas tu ada alif lam, masuk ru'ja, jadi mudhaf. Dan mudhaf ilaih kan. Dan banyak lagi lah tanda-tanda. Di sini apa dia? Alif lam. Itu tanda isim. Dan sifat isim ni dia tidak berubah. Itu bagi sifat yang ada kepada Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Wa sifatuhu fil azal ghairu muhdisatin wala makhluqatun wa man qala innaha makhluqatun aw muhdisatin wa man qala innaha makhluqatun aw muhdisatun aw waqafa aw syakka fihima fahuwa kafirun billahi ta'ala. Sifat-sifatnya sabit pada azali, bukan baharu, dan bukan diciptakan. Sesiapa yang mengatakan dia diciptakan, ini kita kena baca diciptakan, bukan makhluk. Kita tengok dia kata di sini, dia kata dan bukan diciptakan, bukan makhluk lah. Sesuatu yang mengatakan, sesiapa yang mengatakan diciptakan, kata sifat Allah Ta'ala itu makhluk, baharu, ataupun tidak, ataupun dia tidak memutuskan Allah Ta'ala ni, sifat Allah Ta'ala ni baharu ke qadim, dia tawakuf, dia tak tahu memutuskan apa-apa, dia telah meragui pada kedua-keduanya, maka kafirlah dia dengan Allah. Dia kena jelas tentang sifat Allah Ta'ala ini. Pertamanya di sini dia kena sebut, dia kena pegang dengan yakin bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan makhluk. Yang keduanya jangan ada syak, dia tawakuf, baharu ke qadim sifat Allah Ta'ala, baharu ke qadim, dia tawakuf, tak tahu, maka tak tahu juga kafir. Sebab dia pengenalan dalam masalah usul, dia kena pasti. Ini masalah usul, bukan forok kepada akidah. Dia kena pasti, kena jelas. Itu maksudnya. Huraian. Sebagaimana zat Allah itu sejak azali, maka demikian juga sifatnya. Sebab sifat tidak boleh berpisah dengan zat. Kalau zat itu maknanya qadim, dia azali lagi, maknanya tidak ada permulaan, sifatnya mengikut. Ini bukan suatu yang diciptakan. Jika ia diciptakan, maka tentulah terdahulu sebelumnya. Sebelum itu tak ada. Kalau sifat Allah Ta'ala diciptakan, maka sebelum diciptakan dia tak ada lah. Tak ada ni maknanya baru. Setelah daripada tiada adalah sifat kekurangan, maka suci, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Maha suci apa dia? Bersihlah Allah Ta'ala daripada segala sifat kurang, sifat lemah. Al-Quran kalamullah. Wal Quran kalamullah Ta'ala fil masahifi maktubun fil qulub wa fil qulubi mahfuzun alal alsini maqru'un wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam munazzalun
wa lafzu bil Qur'ani makhluqun wa kitabatuna lahu makhluqatun wa qira'atuna lahu makhluqatun wal Qur'anu ghairu makhluqin. Al-Quran adalah kalamullah, ditulis dalam lembaran, dihafaz di dalam hati-hati, dibaca dengan lidah-lidah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lafaz kita yang menyebut Al-Quran adalah makhluk. Tulisan kita akan Al-Quran adalah makhluk. Bacaan kita akan Al-Quran adalah makhluk. Tetapi Quran bukan makhluk. Tulisan hak ada tu kan, yang kita baca suara kita tu makhluk lah. Asal-asal Quran itu adalah qadim, sedia. Hak kertas apa semua tu memang makhluk. Tu benda baru yang orang cetak tu. Huruf dia, orang duk baca dengan berlagu, bersuara tu memang makhluk lah. Ini yang disebut qadim, ini sedia di sisi Allah. Kitab yang asal. Dia bukan makhluk. Huraian, Al-Quran adalah kalamullah, datang daripadanya tanpa kaifiat yang diketahui, diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu, didengari oleh Jibril daripada Allah. Kemudian Rasulullah SAW mendengarnya daripada Jibril alaihissalam dengan kata-kata manusia. Quran ni bila diturunkan, kadang Rasulullah dengar sendiri daripada Jibril. Jadi kalau suara Jibril itu makhluk lah. Hak asal tu memang qadim. Memang qadim. Bila dah ditulis menjadi huruf, maka yang tu, tulisan itu, dakwah itu adalah makhluk. Wa innahu la tanzilun min rabbil alamin. Wa innahu tanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sungguhnya Al-Quran yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan Allah, Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu, supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang daripada pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Hakikat sifat kalam Allah, bahawa Allah sentiasa berkata-kata bila sahaja dia berkehendak. Dia nak kata bila tu, dia berkehendak, dia berkata-kata lah. Dia berfirman mengikut kehendak dia. Bila dia berkehendaki, sebagaimana dia kehendaki, dengan kalamnya yang qadim, dia berkata-kata dengan suara yang didengari tanpa kaifiat yang diketahui. Syarah Akidah Tahawiyah. Jadi kata-kata Allah itu maknanya ada suara. Kalau kita mengaji secara kholaf ni, Quran itu tidak berhuruf, tidak bersuara, betul tak? Kerana suara makhluk, huruf makhluk. Tetapi bagi pegangan akidah salah bahawa Quran itu memang ada suara. Allah Ta'ala, Quran itu ada suara, kalam Allah Ta'ala itu bersuara. Adapun kata-kata yang kita mengaji tadi itu makhluk. Yang dimaksudkan di sini Quran asal daripada Allah. Yang Allah Ta'ala firman itu ada suara. Jadi janganlah pula mana-mana pihak yang berpegang kepada mana-mana aliran, mana-mana manhaj pegangan, contohnya dia berpegang Quran tidak bersuara kerana suara itu makhluk. Lalu dia kata orang yang beriktikad mengatakan bahawa Quran itu bersuara, kafir. Tak boleh. Sebab akidah salah memang Allah Ta'ala itu, maknanya firman Allah Ta'ala itu bersuara. Tetapi suara Allah itu mukhalafah lah. Sebab apa kata firman Allah Ta'ala itu, kalamullah Ta'ala yang asal itu bersuara? Sebab Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS tanpa perantaraan malaikat Jibril. Bila tanpa perantaraan malaikat Jibril secara direct langsung, Nabi Musa boleh dengar tak? Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, kerana Fir'aun itu melampaui batas. Nabi Musa dengar tak kalam Allah Ta'ala ni? Kalau tak dengar, macam mana dia boleh pergi jumpa Fir'aun? Dia tahu macam mana? Wala takhafa wala tahzana innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut, jangan bimbang. Aku bersama dengan kamu. Aku dengar dan aku lihat. Maknanya kalamullah kepada Nabi Musa AS, maknanya memang bersuara. Tapi suara macam mana? Hak tu mukhalafah. Suara memang suara lah.
Ini sampai tak boleh sebut Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala ni bersuara ni, takut kata kafir. Sebab suara makhluk. Dia faham lagu tu, akidah ahli kalam. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Af'alil Khalqil Ibad yang dikarang oleh Imam Bukhari. Yang dikarang oleh Imam Bukhari dalam kitab tu, dan juga akidah Imam Alamah Syaukani dan beberapa kitab yang lain, memang kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersuara. Kerana bila dia berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau melalui Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, ini kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung, maka kalam Allah Ta'ala didengari. Kalau Nabi Musa tak dengar, macam mana dia boleh terima arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Suruh buat ni, suruh buat ni, suruh buat ni. Macam mana? Sebab tu saya kata, nak faham akidah dengan betul, dengan tepat, mesti kena kita membuat kajian terhadap akidah yang berdasarkan kepada Quran. Kalau tidak, kita jadi bela. Kita nak memukhalafahkan Allah, nak mengatakan Allah Ta'ala tu tak sama dengan andaian. Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk, tetapi tak sama itu berdasarkan akal, berdasarkan kepada andaian kita. Bukan tak sama itu sebagaimana dikatakan Quran yang mengatakan tak sama. Tak sama itu sebagaimana tak sama yang disebut dalam Quran. Tak sama itu tak sama sebagaimana yang disebut dalam hadis. Sepatutnya tak sama sebagaimana yang disebut dalam Quran. Quran kata macam mana yang tak sama tu? Ini tak samanya Allah dengan makhluk berdasarkan kepada andaian. Mereka nak mukhalafahkan Allah ni berdasarkan sesuai dengan akal, baru jadi mukhalafah. Selagi mana akal itu tak boleh terima, Allah Ta'ala tu tidak mukhalafah. Jadi sebab tu kita nak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengatakan Allah Ta'ala tu tak sama sebagaimana tak sama yang disebut oleh Quran dan disebut dalam hadis. Jadi dalam Quran dan hadis ni tak sebut kalamullah itu tidak bersuara, tak disebut. Jadi kita nampak dengan jelas pegangan akidah salaf ini memang kalamullah itu bersuara. Cuma suara macam mana, wallahu a'lam. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bukan sekadar zat dia mukhalafah, segala sifat dia mukhalafah. Hakikat sifat kalam bagi Allah bahawa Allah sentiasa berkata-kata bila sahaja dikehendaki. Bagaimana dia berkehendak dengan kalamnya yang qadim dan berkata-kata dengan suara yang didengari tanpa kafiat. Ini pegangan Abu Hanifah. Kata-kata Allah Ta'ala bersuara tanpa kafiat maksudnya apa? Nafi kafiat. Kafiat macam mana? Suara tu macam mana? Itu maknanya kafiat. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Malik bila orang tanya dia kan, Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Lalu datang seorang lelaki dalam majlis pengajian dia. Dia kata kaifa istawa? Bagaimana Allah Ta'ala istiwa? Dia tak tanya ma makna istiwa. Apa makna istiwa? Soalan kata bagaimana kafiat? Di situlah menunjukkan bahawa makna istawa tahu, cuma kafiat tak tahu. Makna yat tahu, makna wajah tahu, makna nuzul tahu, tapi yang tak tahunya kafiat. Nafi itu nafi kafiat. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bid'atun. Nampak wal imanu bihi wajibun. Makna tu apa dia? Diketahui. Istiwa makna itu tahu. Makna istiwa tu apa dia? Kafiat tidak diketahui. Soal itu bid'ah. Beriman dengannya adalah wajib. Sebab apa dia kata bid'ah? Zaman Nabi kata istiwa. Kata ya lah. Tak ada tanya dah. Macam mana surah pada Allah. Ini duk main lawyer buruk. Kalau kata ya ni takut kata menyerupa. Itu yang jadi masalah ni. Dia buat andaian sendiri. Wala fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu kata sesuatu terhadap Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Hak kata tak bersuara, tak apa ni kamu tak tahu, kamu tuduh Allah Ta'ala macam-macam. Kamu andaian kamu sendiri, kamu buat andaian sesuatu andaian kepada Allah. Allah Ta'ala tak begitu, tak begini, tak begitu.
tak begitu, tak begini ni, adakah disebut oleh Allah? Adakah disebut oleh Nabi? Sebab yang paling kenal Allah, Allah Ta'ala sendiri. Yang paling kenal Allah Ta'ala, yang kedua kalau makhluk, Nabi sendiri yang kenal Allah Ta'ala. Nabi tak sebut. Hak pun yang Allah tak sebut, Nabi tak sebut, jangan kita pandai-pandai sebut. Jadi akidah ilmu kalam ni dia duduk reka. Dia nak pecah kepala dia, nak bagi sifat-sifat Allah tu sesuai dengan otak dia. Bukan sesuai dengan Quran hadis. Kalau sesuai dengan otak dia, baru betul. Tak sesuai, tak betul. Tu jadi masalah. Dah jadi pening. Nak faham sifat Allah Ta'ala ni bukannya susah. Zaman dulu mana ada, sebagaimana saya sebut tadi lah, zaman dulu mana ada kitab-kitab akidah ni, orang lebih kenal Allah Ta'ala. Ini lagi banyak kitab, lagi banyak tok guru mengajar akidah, lagi pening orang. Sehingga berani mengkafirkan orang yang tak sealiran dengan mereka, mengeluarkan orang lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Tu yang bahaya tu. Sebab tak faham akidah melalui Quran. Ayat-ayat Quran yang mengandungi percakapan makhluk. Besok kita akan nanti kita akan jumpa pula. Firman Allah Ta'ala kepada bukan sahaja Nabi, bahkan kepada makhluk. Di antaranya Allah Ta'ala kata kepada Iblis, ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai Iblis, apakah penghalang kamu sembah kepada Adam yang aku jadikan daripada dua tangan aku? Maknanya Iblis dengar tak kata-kata Allah? Iblis dengar tak dengar? Kalau Iblis dengar, maknanya suara ada suara tak? Sebab tu Quran tak baca. Baca Quran bulan puasa je. Baca Quran sekadar nak dapat pahala. Sedangkan Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran, tidak mentadabur ayat-ayat Al-Quran, ataupun di dalam hati mereka terkunci, tertutup? Sebab tu tidak boleh menghayati ayat Al-Quran. Baca Quran saja tak faham. Baca Quran sekadar nak ambil pahala. Iblis dengar tak Allah Ta'ala kata ke dia tadi? Bila dengar ada suara tak? Wa ma zakarahu Allah Ta'ala fil Quran hikayatan an Musa wa ghairihi minal anbiya'i alaihimus salatu minal anbiya'i alaihimus salamu wa an fir'auna wa iblis fa inna dhalika kulluhu fa inna dhalika fa inna dhalika kulluhu kalamullah ta'ala ikhbaran anhum wa kalamullah ta'ala ghairu makhluqin wa kalamu Musa wa ghairuhu minal makhluqin. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai pencerita tentang Nabi Musa, Allah Ta'ala firman Nabi Musa dengar, dan Nabi-Nabi yang lain, dan tentang Fir'aun dan Iblis, semuanya itu adalah kalam Allah sebagai penghabaran tentang mereka. Kalam Allah Ta'ala bukan makhluk. Kata-kata Nabi Musa dan makhluk, kata-kata Nabi Musa dan makhluk-makhluk yang lain adalah makhluk. Kata-kata Nabi Musa, kata-kata Iblis, semua makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalam Musa dan kalam makhluk-makhluk lain adalah makhluk. Huraian, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalam Jibril ataupun kalam Nabi Muhammad SAW, ataupun mana-mana manusia. Semua yang Allah khabarkan tentang percakapan para nabi, umat yang terdahulu yang mendustakan para nabi mereka, dan juga percakapan iblis, semuanya itu adalah kalam Allah yang menukilkan percakapan mereka. Yang Allah Ta'ala sebut antara dialog antara para nabi dulu dengan kaum mereka, antara iblis, dialog dengan iblis, semua kalam Allah Ta'ala. Kalam Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Adapun kalam Iblis, Fir'aun dan Nabi-Nabi dulu semua makhluk. Semua yang Allah kabarkan tentang percakapan para Nabi umat yang terdahulu yang mendustakan para Nabi mereka, dan juga percakapan Iblis, semuanya adalah kalam Allah yang menukilkan percakapan mereka. Contohnya dialog Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Nabi Musa di Tur Sina. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan daripada lidahku, supaya mereka faham perkataanku, dan jadikanlah bagiku seorang penyokong daripada keluargaku, iaitu Harun saudaraku. Nabi Musa AS kan dia telor sikit lidah dia. Dia kata, arsil ma'i akhi Harun huwa afsahu minni. Ya Allah, utuskan saudaraku Harun, dia lebih fasih daripada aku. Nak pergi berdebat dengan Firaun ni, dia tak boleh telor-telor. Jadi Firaun mempermainkan, mempersendakan, dia kena orang yang lidah lancar. Jadi Allah Ta'ala firman supaya mereka pergi bertemu dengan Firaun tu dengan firman Allah surahan itu dengan adanya suara. Perceritaan kalam Allah yang bukan makhluk. Perceritaan ini adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Adapun percakapan Nabi Musa itu adalah makhluk, kerana ia adalah perbuatan makhluk, dan perbuatan manusia adalah makhluk. Kalam Allah adalah qadim. Wal Qur'anu kalamullah ta'ala fahuwa qadimun la kalamuhun wa sami'a Musa la ka kalamihim. Wa sami'a Musa alaihi salam kalam Allah ta'ala kama fi qawlihi ta'ala wa kallama Allah Musa taklima wa qad kana Allah ta'ala mutakalliman wa lam yakun kalamu Musa alaihi salam wa qad kana Allah ta'ala khaliqan fil azal wa lam yakhluq khalqa falamma kallama Allah Musa kallamahu bi kalamihi alladhi huwa lahu sifatun fil azal. Dan Al-Quran adalah kalam Allah qadim, tidak seperti kalam mereka. Nabi Musa mendengar kalam Allah seperti yang difirmankan Allah, dan Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Allah bersifat dengan sifat berkata-kata sejak azali. Sebelum dia berkata-kata dengan Musa AS, Allah bersifat dengan sifat pencipta sejak azali. Sebelum Allah menciptakan makhluk, tiada sesuatu pun yang sepertinya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Musa, tidak berkata-kata berbicara dengan Musa, dia berkata-kata dengan kalamnya yang merupakan sifat azali dirinya. Sifat azali, sifat yang sedia. Sifat yang azali, sifat yang sedia, yang tidak ada permulaan. Huraian, ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, baginda benar-benar mendengar perbicaraan Allah kepadanya. Baginda mendengar kalam Allah itu secara hakiki dengan kedua-dua telinganya. Dengan kedua-dua telinganya. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, baginda benar-benar mendengar perbicaraan Allah kepadanya. Baginda mendengar kalam itu secara hakiki dengan kedua-dua telinganya. Allah berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dan ketika Nabi Musa datang kepada waktu yang kami telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa merayu dengannya dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci, supaya aku dapat melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak akan sekali-kali akan sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat mencipta sejak azali, maka demikian juga sifat kata-kata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat dengan sifat kalam sejak azali. Dia berbicara bila mana dia berkehendak dengan cara yang dia kehendaki. Allah berbicara dengan Nabi Adam di dalam syurga, dengan Nabi Musa di Tur Sina, Rasulullah SAW semasa Isra' Mi'raj. Maka kalam dengan Nabi Adam tanpa perantaraan, kalam Allah dengan Nabi Musa tanpa perantaraan, kalam Allah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj tanpa perantaraan. Direct terus. Maknanya bersuara, didengari. Huraian, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalam Jibril ataupun kalam Nabi Muhammad SAW ataupun mana-mana manusia. Semua yang Allah kabarkan tentang percakapan para nabi umat yang terdahulu yang mendustakan para nabi mereka, dan juga percakapan iblis,
Semuanya itu adalah kalamullah yang dinukilkan, yang menukilkan percakapan mereka. Contohnya, dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Musa di Tur Sina. Tadi kita baca dah. Oh ya. Sila. Dia lagi lama, lagi malap. Muka surat 34. 10 minit tuan-tuan, 10 minit. Semalam pukul 9.30. Malam ni insya-Allah pukul 10 dia tamat. Malam berikutnya pukul 10.30. Maknanya pelan-pelan lah. Tapi alhamdulillah malam ni segar. Tak ada yang tidur. Alhamdulillah tak bergenjak ni, tak bergerak. Boleh rehat gerak-gerakkan badan tuan-tuan, berhilang ngantuk. Gula-gula habis lah? Ada lagi? Habis darah ni semua nak kecil manis. Kan gula-gula ni manis. Orang betul masih sihat tak? Orang tengok live ni dia keluar dah, adik. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai makhluk. Wa sifatuhu kulluha bi khilafi sifatil makhluqin. Ya'lamu la ka'ilmina wa yaqdiru la ka qudratina wa yara la ka ru'yatina. Dan semua sifat-sifatnya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, dan dia Maha mengetahui tidak seperti pengetahuan kita. Dia Maha berkuasa tidak seperti kuasa kita, dan dia Maha melihat tidak seperti penglihatan kita. Huraian, Allah mensabitkan secara ijmali akan kewujudan dirinya yang memulakan segala kejadian melalui Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Jikalau mereka tidak mengetahui sifat-sifat Allah secara mutlak, pasti mereka tidak akan sampai kepada ma'rifah rububiyah. Kalau tak kenal betul-betul, tak dapat kita kenal Allah Ta'ala secara hakikat yang sebenar-benarnya tentang sifat rububiyah Allah, mencipta dan juga menguruskan makhluk. Tanpa makrifat ini, manusia tidak mungkin dapat mendidik jiwanya menjadi jiwa yang tenang, layak masuk syurga. Tak betul-betul kenal Tuhan, tak layak masuk syurga. Kita buat ibadah ni nak kena sembah. Ibadah itu dipersembahkan kepada Allah, tapi Allah pun tak kenal. Zat Allah, sifat Allah tak kenal. Macam mana nak layak masuk syurga? Sifat menunjukkan kepada kesempurnaan, dan Allah mensabitkan kepada dirinya akan sifat-sifat. Ia mempunyai hakikat, namun kaifiat tidak diketahui dan tidak dapat difikirkan dengan akal. Sifat Allah ada, tapi bukan dapat difikirkan dengan akal. Namun hakikatnya, kaifiatnya tidak diketahui. Sekarang ni sifat Allah Ta'ala tu ada kaifiat ataupun tak ada? Ataupun, tamanya soalannya, ada kaifiat ke tak ada kaifiat? Kaifiat ni maknanya cara, bagaimana. Sifat Allah Ta'ala ni ada kaifiat ke tak ada kaifiat? Yang kedua, kalau ada kaifiat, kaifiat tu macam mana? Sebenarnya macam ni, benda tu tak dibahaskan oleh salaf. Macam masalah nuzul, yang dikatakan wal kaifu majhulun. Kaifiat itu maknanya majhul. Di sini sebahagian ulama kata kaifiat itu ada, tetapi kaifiat itu mukhalafah. Bila dia mukhalafah, tak tahu kaifiat macam mana. Kaifiat nuzul ada, kaifiat itu ada, tapi tak tahu sebab serah kepada Allah. Pendapat yang keduanya tak ada kaifiat. Ini semua nak menceritakan bahawa serahlah kepada Allah, kerana akidah para sahabat, mereka tak tanya turun ni ada kaifiat ke tak ada. Kalau ada kaifiat, tetapi kaifiat itu mukhalafah, tak bahas. Hak zaman Nabi semua tak bahas. Ada kaifiat ke tak ada kaifiat tu, bab kaifiat tak tanya. Turun, istawa. Cuma salaf daripada kalangan tabi'in,
Bila soalan itu dibangkitkan ketika itu, baru orang bahas. Tu yang mari kata-kata Imam Malik tu, wal kaifu majhulun. Kaifiat ada, tapi kaifiat itu majhul. Hak zaman dulu tak ada, tak bahas dah benda tu. Serah kepada Allah. Tadi tak mana tadi yang disebut kaifiat tu? Sifat menunjukkan kepada kesempurnaan dan Allah mensabitkan kepada dirinya akan sifat-sifat. Ia mempunyai hakikat namun kaifiatnya tidak diketahui. Kalau kaifiatnya tidak diketahui, ada kaifiat, tapi kaifiat tu tak tahu. Sebenarnya benda ni nak ceritanya mukhalafah. Pegang yang tu je. Allah Ta'ala tu tak sama ada kaifiat ke ataupun tak ada kaifiat. Tidak diketahui dan tidak dapat difikirkan dengan akal. Akal ni tak boleh masuk. Akal kita baharu, di zat kita baharu. Allah qadim. Macam mana baharu kita nak faham, nak fikir dengan akal tu baharu. Nak fikir dengan akal tentang sifat Allah yang qadim. Jadi sebab tu dalam masalah akidah ni dia bukan main akal. Dia main fakta, hujah, dalil daripada Quran dan hadis. Syah Waliullah mengatakan ilmu tauhid dan sifat hendaklah dijelaskan dengan cara yang dapat difahami oleh akal. Oleh akal manusia secara tabi'inya, bukan secara terkunci dan lagi rumit. Boleh akal, tapi akal yang bersifat dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Boleh kita akal fitrah manusia dilahirkan dalam keadaan suci, tak masuk kefahaman mujassimah, musyabbihah, qadariyah, ahli kalam, tak masuk. Tu akal macam tu okey. Tapi kalau akal fikir dengan masuknya akal ilmu kalam, falsafah, nak kenal sifat Allah, hak tu rosak. Hak tu tak boleh. Syah Waliullah mengatakan ilmu tauhid dan sifat hendaklah dijelaskan dengan cara yang dapat difahami oleh akal manusia secara tabi'i, bukan secara yang terkunci dan rumit. Jika tidak, hanya sedikit sahaja yang dapat memahaminya. Allah menjelaskan ilmu ini dengan cara mensabitkan bagi dirinya sifat-sifat yang mereka kenali dan digunakan di kalangan mereka seperti sifat hidup, mendengar, melihat, kudrat, iradat, kalam, murka, rahmat, memiliki dan sebagainya. Di samping itu Allah mensabitkan bagi dirinya bahawa dia tidak menyerupai makhluk. Dia tidak menyerupai makhluknya pada sifat-sifat ini. Allah Subhanahu Wa Taala hidup tetap tidak seperti hidup kita. Hidup Allah tak seperti hidup kita. Dan dia Maha melihat tetapi tidak seperti kita melihat. Dan Maha mendengar tetapi tidak seperti kita mendengar. Dia Maha berkehendak tetapi tidak seperti kehendak manusia. Dia bersifat dengan kata-kata tetapi tidak seperti kata-kata makhluk. Demikian sepatutnya difahami perbahasan tentang sifat. Senang ya, walaupun kita boleh guna akal kita, akal yang tidak bercanggah dengan syarak. Cara nak kenal itu senangnya, kerana akidah ni memang untuk diketahui. Allah Ta'ala memang nak memperkenalkan diri dia kepada makhluk. Tapi kalau satu benda sifat Allah Ta'ala orang tak boleh faham, macam mana Allah Ta'ala nak mengenalkan? Nak mengenalkan diri dia kepada makhluk. Kemudian ditafsirkan Adam. Mumasalah, tiada yang serupa dengannya. Adam al-mumasalah, tiada yang serupa dengannya. Dengan sesuatu yang mustahil dapat dicapai oleh manusia, seperti dikatakan Allah mengetahui bilangan titisan hujan, bilangan pasir, bilangan daun, nafas makhluk, melihat semut malam yang gelap. Allah Ta'ala nampak semut di dalam malam yang gelap, mendengar bisikan daripada bawah selimut dalam rumah yang tertutup dan sebagainya. Ini dibahas oleh Syah Waliullah di dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah, jilid yang pertama, muka surat yang 47. Wallahu a'lam. Lega rasa ya, tarik nafas panjang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.